Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan OMG, tapi kali ini secara live. Kali ini kita bersiaran daripada Ibu Pejabat Polis Bukit Aman di Kuala Lumpur. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kita telah dikemparkan dengan satu berita mengenai satu operasi khas polis yang dinamakan Ops Pelikan, yang diterajui oleh Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Dan dalam sidang akhbar baru-baru ini, sidang akhbar yang dibuat oleh Ketua Polis Negara, beliau telah mendedahkan mengenai betapa liciknya kumpulan yang diketuai oleh Datuk Seri Niki ini. Dan kita juga telah melihat pelbagai barangan mewah, duit, jam, info dan banyak yang telah kereta yang telah dirampas dalam operasi-operasi yang dibuat oleh kontingen Johor. Baik, bila bersebut tentang kontingen Johor, hari ini kita sangat bertuah kerana di sebelah saya adalah Ketua Polis Johor sendiri, iaitu siapa tak kenal, Datuk Ayub Khan. Selamat datang, Tok. Terima kasih. Terima kasih kerana menerima jemputan kami untuk pagi ini, Tok. Sebenarnya, Tok, ialah tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tidak berhasrat untuk pergi lebih detail mengenai penjejakan ke atas kumpulan ini, kerana siasatan masih lagi ongoing, serbuan masih lagi ongoing, tangkapan masih lagi ongoing. Jadi kita tidak berhasrat untuk mengganggu proses-proses yang berjalan. Cuma sebagai rakyat Malaysia, Datuk, kita baru ni memang kita memang rasa terkejut kerana adanya kumpulan yang mempunyai sindiket, jaringan yang cukup besar, yang dapat mengaut keuntungan cukup besar. Dia diketuai oleh seorang lelaki yang baru berusia 30-an. Orang muda, kan? Hebat. Maknanya sudah tentu ada something yang trigger untuk PDRM dan juga Polis Johor untuk menjejaki kumpulan ini. Baik, soalan pertama, tu mungkin ramai tertanya-tanya, katanya Datuk Niki dan juak-juaknya ini berkampung di Selangor, tetapi nampaknya Johor pula yang mengambil tindakan ke atas kumpulan ini. Jadi bagi kita masyarakat mungkin kita confused, kita tak begitu faham. Okey, Tok, sila terangkan, Tok, bagaimana Selangor, Johor boleh merentas negeri ni, Tok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya untuk siaran dengan Malaysian Gazette. Yang pertamanya, memang itulah soalan yang ditanya oleh semua orang lah, bukan di kalangan orang awam. Di kalangan polis sendiri pun agak terkejut. Kenapa Datuk Ayub ni rentas badan ni? Ceroboh masuk kawasan kan? Saya cerita backgroundnya sikit. Yang pertama, siasatan pihak Polis Johor bahagian siasatan jenayah komersial ni, kita telah membuka satu kertas siasatan pada tahun lepas. Ini tahun 2019. Ini berkaitan dengan satu kes penipuan melibatkan penipuan jual beli online, melibatkan satu handphone lah. Kerugiannya 1,000 lebih, lebih kurang itu lah. Asalnya kecil je. Kecil saja. Okay. So, format yang kita gunakan di Johor ni, saya telah bagi arahan yang jelas kepada dia orang. Saya tak nak, biasanya siasatan-siasatan komersial ni, mereka hanya siasat, okey, duit ni masuk ke satu akaun Kalde ataupun mule account. Setakat tu dia habis. Saya nak disiasat layer by layer. So, ini yang dibuat oleh pegawai penyiasat saya, tu ASP Prakash, yang memang pegawai muda yang berpotensi besar, saya ingat. Dia membuat siasatan yang teliti. Lepas masuk new account ni, ke mana pergi duit ni? Dan pada situ dah kita dapat kesan duit ni masuk kepada syarikat yang ada kaitan dengan Datuk Seri Niki ni lah. Itu kita kembangkan lagi. Dan bila kita kembangkan lagi, kita banyak lagi layer-layer yang ada. Dan kita juga dapat mengesan transaksi kewangan yang besar, yang banyak yang masuk dalam akaun dia. Dan kita mula siasatan yang kita kembangkan lagi siasatan kita. Itu yang kita dah cek akaun anggota-anggota yang terlibat sindiket ni. Dan pada masa yang sama, kita juga apabila saya brief dengan Datuk Zainuddin, pengarah JSJK Bukit Aman ni, ada juga ada 8 IP kertas siasatan yang dibuka oleh kontingen oleh negeri-negeri lain yang ada kaitan dengan akaun ini.
So saya mintakan kertas siasatan, kita gabungkan sekali dengan kertas siasatan kita, dan kita mula membuat penjejakan lah, money trail sebagainya, dan kita minta bantuan Bank Negara Malaysia. Kita juga minta bantuan daripada Jabatan Operasi Khas LHDN, yang mana memang dia orang telah pantau lama juga. Dan kes Datuk Seri Niki bukan baru, sejak 2014 aktiviti dah telah dikesan lah. Banyak yang saya dapat lepas tanggapan kita buat ni, rupanya banyak juga pihak yang memantau, tapi tindakan tak diambil, kan? So saya melihat peluang ni adalah satu peluang besar untuk kami mengambil tindakan. Sebab tu saya datang jumpa dengan Tan Sri IGP. Apabila saya menerangkan yang bahawa kes ni ada kaitan dengan kertas siasatan kita buka di Johor, so memenang kes ni pun besar, so Tan Sri IGP minta Johor lead lah. So untuk julung kalinya dalam sejarah siasatan bahagian Jabatan Siasatan Janiah Komisioner ni, kita membuat operasi, kita membuat tangkapan, kita menggunakan prosedur SOSMA. Prosedur tangkapan, prosedur untuk mengumpul evidence sebagainya, menggunakan saksi terlindung. Dan pertuduhan kita adalah di bawah janiah terancang. Ini kali pertama Johor yang lead. I see. So sebab tu kita dapat tangkap keseluruhannya. Rangkaian ni, walaupun Datuk Seri Niki terlepas, tapi yang bawah dia semua ditangkap. Dan kita yakin insya-Allah kita mempunyai cukup bukti lah untuk mendakwa mereka di mahkamah. Dan kes ni bila dituduh di bawah janiah terancang ni, memang kebiasaannya berpuluh tahun yang ke dalam, 15 tahun kali ni. Kalaulah kita sekadar menyiasat, sekadar memulaikan kes tipu 402, mungkinlah kena kot denda 1,000, 2,000. Itu saja. Tak boleh lebih daripada itu, dan kita pun tak boleh nak kaitkan dengan Datuk Seri Niki. Dia akan habis di layer-layer itulah. Yang dia ada banyak layer. Tapi kalau di bawah janiah terancang ni, kita dapat tangkap keseluruhannya. Sama dengan yang kita buat di Johor apabila kita tangkap parti bawah janiah terancang. Johor juga yang lead. So kita dapat tangkap ketua sindiket, tekong laut, tekong darat, keseluruhannya. Dan format ni lah insya-Allah saya yakin apabila kita dah start Johor buat, format ini boleh digunakan oleh kontinjen-kontinjen lain, negara-negara lain untuk menangani isu skamer ni lah. Dan Datuk Niki punya sindiket ni pun bukan melibatkan Malaysia. Majoriti mangsanya adalah orang daripada negara China. Tapi di Malaysia juga ada penipuan-penipuan judi, online sebagainya, termasuklah judi online sebagainya, yang mana masuk ke dalam akaun-akaun company-company yang ada kaitan dengan Datuk Seri Niki. Itulah latar belakang kenapa polis Johor yang mengetuai operasi ke atas sindiket Datuk Seri Niki ini, yang mana operasinya, tempat operasi dia tu di Puchong, Selangor. Okey, baik Datuk. Berkenaan dengan Datuk Seri Niki ni, kita difahamkan bahawa 33 tahun. Ada yang berkata mungkin beliau bukanlah orang yang betul, kerana mana mungkin dalam usia 33 tahun beliau boleh mengetuai satu sindiket jenayah terancang yang begitu hebat seperti ini. There must be ada orang yang lebih atas, yang maknanya Datuk Seri Niki ni mungkin hanya orang suruhan atau PR, mungkin ada. Itu macam mana tu? Kalau kita tengok modul sindiket ni, memang Datuk Seri Niki pun dia ada mentor yang kita dah ditangkap di, tak silap, di Taiwan ke mana tu. So modul ni lah yang digunakan oleh Datuk Seri Niki ni untuk mengembangkan, kan? Benda tu dah ada dah, struktur tu dah ada, dia cuma ambil dan meneruskan. Dan dia juga ada link dengan Broken Tools dan sebagainya lah, yang 14 K Trade apa semua. So networking tu dah ada. Dia orang ada sedikit dadah terlibat kat luar, ada sedikit penipuan, perjudian dekat negara-negara di Asia Tenggara. Rangkaian tu dah ada. Cuma Niki ni hanya menguruskan chapter yang di Malaysia dengan kaitan-kaitan di luar lah. Dan walaupun yang dia punya mentor-mentor tu ditangkap, tapi beliau dapat meneruskan aktiviti tersebut dengan menjadikan Malaysia ni sebagai base lah, sebagai pengkalan untuk menjalankan aktiviti ni. Baik Datuk, ini satu berita yang saya sebutkan saja masyarakat, tetapi Datuk sendiri sebagai mengetuai kontinjen Johor juga kecewa kerana apabila Datuk Seri Niki ni berjaya bolos, kita difahamkan akibat kerana tindakan pegawai polis sendiri yang
yang bertindak sebagai duri dalam daging dalam ops pelikan ini. Dan ini sudah tentu mengecewakan kerana pihak Datuk dah melakukan yang terbaik. Pegawai-pegawai penyiasat Datuk telah melakukan kertas kerja yang sangat baik, sungguh hebat, dibantu oleh agensi-agensi lain, tetapi semuanya itu musnah akibat 1-2 orang ni. Kita tidak berhasrat untuk membuka aib, tetapi ya, memandangkan ini adalah satu open secret dan benda pun dah didedahkan oleh Ketua Polis Negara. Mungkin Datuk boleh explain sikit apa sebenarnya yang berlaku sehingga menyebabkan Datuk Seri Nicky terlepas. Kita telah mula memberi fokus ataupun betul-betul all out ataupun betul-betul menyiasat secara detail sejak awal bulan 1. Penghujung tahun lepas lah, bulan 12 tahun lepas. Bila kita lancarkan Op Pelican 2, 2. Yang ni 3.0. Oh, ni 3.0 yang kita buat tu. Daripada situ kita dah kembangkan. Daripada situ, apabila kita dah pada siasatan, kita dah ada surface lah, ada nama-nama ataupun nak ada pegawai-pegawai ataupun anggota yang kita kesan ada hubungan, tapi kita taklah boleh menuduh. Mungkin sekadar dia kontak telefon, tanya itu, tanya, dan kita tahu Datuk Seri Nicky pun memang banyak menderma sebagainya. So kita tidak boleh buat satu tuduhan liar. So kita tahu memang Datuk Nicky ni ada rangkaian di kalangan agensi penguatkuasa, bukan saja polis saja, agensi lain mana ada juga. Tetapi kita tidak menyangka yang apabila kita nak lancarkan operasi itu ada kebocoran. Dan macam saya katakan tadilah, sebab operasi ini sebenarnya melibatkan antara pihak kami, IPK Polis Johor dan juga Jabatan Operasi Khas LHDN. So, dan ada juga maklumat-maklumat sebelum ni yang dimiliki oleh lain-lain agensi itu yang dikongsi dengan pihak lain. Dan kita tahu memang ada beberapa anggota polis yang bersekongkol pun ada juga. Seminggu sebelum kita lancarkan operasi tersebut, apabila kita dah buat report sebenarnya, dah ada kebocoran. Dia dah tahu kita dah buat report polis, dia tahu memang kita dah buat. Itu yang dia start packing barang lah. Packing barang, mungkin dia dah ada perancangan kalau polis buat sebuah apa sebagainya, ke mana nak pergi, ke mana nak lari kan, mana pintu nak keluar, mana tempat, dengan tempat mana nak ni, duit-duit yang ada cash yang kalau ikut daripada statement saksi yang ada dekat kawasan Saigon tu, kondominium Saigon tu, katakan dia keluar beg ada 6 atau 7 beg besar kan. Maklumat yang kita dapat tu memang dia ada cash, memang banyak cash kan, dia ada tempat menyimpan cash ni dalam, dia panggil apa ni, money dump lah, banyak tempat. Dan daripada siasatan yang kita buat apabila kita dah tangkap suspek ni, masuklah ada satu suspek yang memberikan peranan penting ni, so daripada situ kita dapat banyak. Apabila kita tengok daripada soal siasat ni, surface lah yang 34 nama yang Tan Sri cakap tu kan, yang majoritinya adalah pegawai dan anggota polis. Dan saya tegaskan di sini, walaupun lepas Tan Sri IGP keluarkan statement, ada jugalah komen-komen, biasalah komen, orang komen macam-macam kan. Kenapa Tan Sri dedahkan dulu, kenapa tak ditangkap, adakah kita nak bersekongkol. Saya bagi jaminan operasi ini dikepalai, diketuai ataupun di lead oleh kontingen Johor. Kita dah buktikan bahawa waktu kita tangkap kes-kes melibatkan parti bawah jenayah terancang, ada 24 pegawai dan anggota agensi pengurusan kita tuduh di mahkamah. Termasuk 14 anggota pegawai polis, termasuk 5 anggota pegawai tentera, termasuk 4 ke 5 pegawai immigration. Kita tak akan lepaskan. Dan ini pun yang kes Datuk Seri Nicky kita tangkap bawah jenayah terancang. Apabila kita katakan ada 34, memang ada. Cuma sekarang ni kita nak mengemaskan lagi siasatan kita, kita nak mengemaskan lagi apa bukti-bukti yang kita ada, agar apabila kita tangkap dia orang nanti, kita mempunyai bukti yang kuat untuk dituduh di mahkamah. Dan apabila dituduh di mahkamah pun, saya punya prinsip, saya punya style, saya punya cara, saya nak seberapa boleh perbicaraan berjalan dan kita nak disabit. Itu bukan urusan polis lah. Tapi kalau kita buat siasatan lengkap, apabila kita bawa kertas siasatan pergi kepada pejabat peguam negara, DPP pun puas hati. DPP pun confident untuk kes ni boleh tuduh. Dan apabila dia orang kata confident boleh tuduh, insya-Allah kita yakin akan disabit. Saya tak nak tangkap orang, sekadar tangkap, kita hebah satu dunia, kita ada 34 orang, tapi tiba-tiba tak dituduh pun. Kita tangkap, tak dituduh. Lepas itu, sengap. Itu saya tak nak. Dan itulah prinsip yang sama dipegang oleh Tan Sri IGP. Tan Sri IGP keluar statement itu bukan untuk mendapatkan publicity sebagainya. Memang kita ada, insya-Allah,
Saya bagi jaminan, tunggu masa je. Bila kita dah kuat, lengkap semua, kita akan tangkap, kita akan tuduh. Kita tak akan lepas. Itu jaminan. Kita bukan cakap kosong. Dan Datuk Sri Niki ni pun memang daripada dulu hingga sekarang lah, dia punya networking tu memang luas. Ada satu report polis dibuat, kata dia apa, akan trigger, dia akan tahu mana report dibuat, siapa yang buat report, kes apa. Dan ada orang tanya sikit, ada orang tanya sikit berkenaan dengan ni, ada orang tanya apa tu, dia dah tahu, dah trigger dah. Sebab tu saya kata berlaku kebocoran yang seminggu sebelum kita lancarkan, kita baru buat report je. Report untuk kita start siasatan kita kan, dia dah trigger dah. Mana memang ada orang, kita akan cari. Saya punya ayat yang saya selalu gunakan, saya akan cari sehingga ke lubang cacing. Saya tak akan lepaskan. Walaupun apa pangkat dia orang, di mana kedudukan dia orang, di mana dia orang diletakkan, sama ada pegawai polis ke, anggota polis ke, lain-lain agensi penguatkuasa, saya akan cari, cukup bukti saya akan tuduh. InsyaAllah. Itu jaminan. Baik Datuk, kita lihat trend penjenayah ketika ini, terutama yang kaya raya ni, mereka akan cuba berlindung di sebalik nama NGO, mereka akan cuba berlindung dengan membuat kerja-kerja amal, sponsor itu, sponsor ini, keluar sebagai di media sebagai seorang yang so-called suci, tetapi rupanya di belakang itu mereka terlibat dalam kegiatan ini. Malah kita juga difahamkan mereka juga melibatkan diri dengan kegiatan politik dan sebagainya untuk mengaburi kegiatan mereka. Dalam hal ni Datuk, adakah polis berhadapan dengan masalah kerana mereka ini telah mewujudkan satu persepsi yang mereka ini seorang yang baik, dermawan, tapi hakikatnya polis tahu bahawa di belakang penuh dengan cacar merbak. Jadi adakah itu ada kesulitan? Banyak memang selepas Datuk Niki sedikit ni kita tangkap, dan nama Datuk Niki ni kita dah wanted kan, letak dan dikenakan. Banyaklah diviralkan gambar-gambar dia dengan ahli politik, dengan pegawai-pegawai ni NGO, derma. Bahkan di kalangan polis pun ada derma, face mask sebagainya. Tapi kalau kita tengok gambar-gambar yang dengan VVIP ni, tak ada dah kalangan orang politik. Kita dapat lihat cara dia apa, gambar tu dia ambil, dia menyelit. Dalam bahasa kasar menyelit lah, dia akan duduk kat belakang, menempel lah. Dan daripada surat siasat kita buat, memang disahkan bahawa dia pun ada seorang yang PR, Datuk Seri ke juga. Ini yang duk atur ni. Petang ni ada ahli politik ni akan datang ke, katakanlah ke Ampang, Dewan ini. Nanti I akan atur you gambar dengan dia. Itu yang banyak gambar-gambar kita dengan VVIP. Tapi kita tengok tu menempel lah, menyelit kan. Dan kita pun, kita tak boleh menggunakan sekadar itu nak menuduh orang. Oh, ini ada dengan Datuk dapat apa sumbangan, ini mesti Datuk Sri Niki bagi duit. Tak, kita akan siasat. Dan setakat ni alhamdulillah jelas kita tengok dengan apa ni prinsip ataupun visi yang dipegang ataupun diwar-warkan ataupun diimplementasikan, diadaptasikan, dilaksanakan oleh kerajaan, memang jelas kita nak tolak benda-benda ni lah. Kerajaan jelas, pucuk pimpinan PDRM pun jelas, KDN pun jelas, Datuk Seri Menteri Dalam Negeri kita pun jelas. Kita akan ambil tindakan tegas tanpa mengira siapa latar belakang dia orang. Dan memanglah individu-individu macam Datuk Sri Niki ni memang dia orang akan cuba untuk menggambarkan bahawa mereka ni terlibat dalam aktiviti-aktiviti kebajikan sebagainya untuk memastikan kalau tindakan nak diambil, mungkin kita agak sebuah salah. Dia ni bagus, dia ni bagi derma, dia ni bagi duit dekat kuil, dia ni bagi duit dekat masjid, dia ni bagi. Itu bukan ukurannya. Kita akan siasat, kita akan ambil tindakan berdasarkan bukti pelibatan dia dalam aktiviti jenayah. Jenayah sedikit, insya-Allah kita akan ambil tindakan. Baik Datuk, sedikit peribadi sikit tu. Datuk dulu dikenali sebagai orang yang menangani masalah ekstremis, militan dan sebagainya. Apabila Datuk masuk ke dalam kontingen Johor, terutama dalam kes seperti Ops Pelikan ini apa semua, ada tak benda-benda yang ketika di E8 dulu boleh di-apply dalam kes jenayah yang biasa? Banyak. Itu yang saya kata tu. Bila saya dah pindah ke Johor, soalan pertama yang sering ditanya oleh semua orang lah, di kalangan polis, orang berpengalaman, CID,
Bolehkah Datuk Ayub jadi KP? Kan? Dia tak pernah dalam CID. Dia tak pernah jadi SIO, dia tak pernah jadi OCPD, dia tak pernah jadi ketua jabatan, dia tak pernah itu, dia tak pernah ni. Dia otherwise buat counter terrorism dalam SB. Tapi yang saya katakanlah, saya dalam SB pun daripada 1995, saya memang terlibat dalam operasi. Operasi saya tu bukan operasi pergi tangkap ajaran sesat yang lain, tidak. Kita operasi, kita selaraskan operasi kita dengan agensi di luar, dengan FBI, dengan lain-lain agensi perisikan asing di rantau Asia Tenggara, di peringkat antarabangsa. Kita berkolaborasi dengan lain-lain jabatan. Daripada 95 sampailah saya keluarlah pergi ni, memang itulah mood saya, mood operasi. Dan kita di SB ni, kita diajar ke SB ni memang kita collect intelligence. Kemudian kita akan salurkan kepada jabatan pengenal ataupun kita buat operasi. Itulah yang saya buat. Cuma bezanya walaupun saya dekat SB dulu, saya buat semua. So orang kata tak pernah buka kertas siasatan. Sebenarnya waktu saya pindah keluar daripada SB pergi ke pasukan petugas khas, operasi counter terrorism 2009 tu, kita dah buka IP dah. Bila ISA dimasukkan SOSMA, kita buka IP. Pegawai dia lah, bukan saya yang buka IP lah, tapi saya menyelia dia orang. Saya pun ada pakar perundangan daripada JSJ yang masuk tempat dia untuk menyelia. Tapi saya melihat secara keseluruhan. Saya merancang operasi yang besar. Detail itu ada pakar yang kan guide dia orang. Dan kita lah, waktu saya dekat pasukan petugas khas, kami adalah jabatan pertama yang membuka kertas siasatan bawah SOSMA, dan suspek yang kita tangkap tu jadi semua yang dituduh. Itulah dalam sejarah PDRM. Tangkapan pertama bawah SOSMA, dituduh di mahkamah, disabit. Maknanya proses tu kita berjalan lancar. Dan bila saya turun ke bawah pun, pengalaman tu memang, pengalaman itulah saya gunakan. Dan saya berulang cakap banyak kali. Saya beruntung, amat beruntung di Johor ni. Sebab tim saya tim yang strong team. Yang paling penting tu, Datuk Mat Yusof, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah saya. Ini orang yang berpengalaman. Daripada dulu dengan CID, dia pernah PPH dulu. Masuk CID. Kalau cakap Johor ni, semua ujung cari dia. Datuk Yusof Datuk Yusof. Datuk Mat Yusof. Datuk Mat Yusof. Semua ujung cari dia. Cakaplah gangster manapun. Dan Alhamdulillah, bila saya ke Johor, saya dengan dia ni satu kepala. Dia pun kepala operasi. Saya pun kepala operasi. Dia cakap, Datuk, saya dengan Datuk ni cukup senang. Sebab Datuk dalam mesyuarat, Datuk cakap A. Di luar pun Datuk cakap A. Datuk tak cakap berbelit-belit. Straight forward. Itu yang kami suka. Dan Datuk nak operasi. Dan itulah macam op yang kita lancarkan dari Datuk ni. Op Pelican 3.0 ni. Saya galakkan pegawai-pegawai muda saya ni dengan idea dia orang, dengan kreatif, dia orang kreatif untuk develop kes-kes baru. Saya bukan setakat, okeylah tangkap miulkan berapa 10 bulan ni, okey tu bagus. Tak ada. Dan dia orang ni pun kreatif. Pegawai-pegawai muda ni bagi saya perlu diberi ruang untuk dia orang kembangkan dia orang punya kemampuan dia orang tu untuk dalam kes macam ni. Tak ada lagi macam saya katakan, Datuk Nik Siniki, sebelum tak ada kita tangkap bos semua. Kenapa kita boleh buat? Sebab saya bagi ruang untuk dia orang. Dia orang datang dengan idea, saya kembangkan. Saya gabungkan dengan bahagian siasatan jenayah saya, Johor, dengan bahagian siasatan jenayah komersial, saya gabungkan. Sebab tu bila kita buat operasi, pihak sinilah, termasuk di Bukit Aman, Datuk Ayub buat operasi, tak minta bantuan DSJ Bukit Aman. Datuk Ayub buat operasi, tak minta bantuan DSJ Bukit Aman. Tim saya semua. Cuma saya gabungkan CID, komersial. Dengan saya ada unit baru, saya kata task force, saya gabungkan. So kita buat semua. Dengan bantuan PJA lah. PJA untuk secure tempat lah. Itu yang uniknya, bukan uniknya saya lah, cara saya bekerja. Saya gabungkan sekali dan saya beri motivasi pada dia orang, khususnya budak-budak muda ni. Yang kes ni ASP yang seorang lagi inspektor daripada tempat inspektor apa ni nama apa? Badri nama, saya panggil Merap lah. Nama call sign dia Merap. Dia sebab muka macam orang Arab je. Saya tanya, you bang Omar, dia kata saya Merap. Melayu dan Arab. Merap. Tapi nama betul dia Badri. Dia dua orang ni saya ni. Cuma digabungkan dengan pengalaman Datuk Yusof, pengalaman ketua bahagian komersial saya ACP Saleh. Digabungkan. Alhamdulillah. Sebab tu itu yang paling penting. Baik, kalau Datuk OCCI tengok live kita ni, pada Tuan Merap Tuan Prakash yang Datuk sendiri sebut nama anda, kami sangat berbangga kerana anda telah melakukan kerja yang terbaik untuk membantu Datuk Yusof, Datuk Ayub dan juga tim di Bukit Aman.
keseluruhan lah, anda telah menaikkan nama PDRM. Syabas. Baik Tok, kita pun tak lama, kita dah hari Jumaat ni. Okey. Pesanan Datuk kepada mereka yang di luar sana, terutama yang begitu gilakan duit sehingga sanggup bekerjasama dengan orang-orang seperti Datuk Seri Niki. Pesanan Datuk kepada pegawai dan anggota polis yang lebih lihat pulangan peribadi daripada kerja hakikat mereka. Ops Pelikan ini telah melondehkan wajah mereka-mereka ini. Pesanan terakhir Datuk. Yang paling penting, kita ni orang Islam. Kalau kita bukan Islam pun, kita orang bukan Islam pun, kan kita mungkin Kristian, Buddha. Pegangan agama mana yang halalkan makan rasuah? Pegangan agama mana yang bagi kita berkolaborasi, bersekongkol dengan sedikit? Tak ada. Tambahan pula kita orang Islam. Kalau kita tak pegang itu, tak ada nilai dia. Ikhlas, integriti. Kita ada duit banyak ni, kita nak buat apa? Mungkin kita dapat Datuk Silio bagi duit sebulan kat atas 10,000 ni, kita kumpul duit tu, kita nak buat apa? Mungkin kita pencen, kita ada 100 juta. Kita nak buat apa dengan duit tu? Kalau Allah bagi rezeki kita umur kita panjang lah. Tapi dengan duit sebegitu tak ke mana. Saya dengar lah macam-macam kan. Mungkin orang dulu lah kan. Mungkin dia pencen, dia dapat 100 juta, 200 juta, dapat sedikit. Dia nak buat apa duit tu? Keluar hidup dia tak aman juga. Kan? Kita ingatlah, kita ni, kita akan mati. Tak ada orang yang kekal pun. Bila kita tak tahulah. Hari ni ke esok ke, umur 70 ke, umur 80 ke. Jangan ingat duit tu kita boleh guna untuk masuk dalam kubur je lah. Untuk nak lapik kepala kita ke dalam kubur tu, nak bagi rasuah kat malaikat munkar dan nakir, tak ada dah. Kan? Mungkin kita ada jam lah. Jam sampai 100,000, 500,000 kan. Nak pakai jam 5 jam lagi pakai. Tak ada juga. Rumah besar. Ada 10 bilik rumah. Kereta besar. Kita nak tidur 1 jam bilik ni, bilik. Tak ada juga. Kan? Lain kali kita tinggal 2 orang. Lain kali tinggal habis kita. Jangan kita berretorik. Jangan kita berlakon. Jangan kita menganggap masyarakat bodoh. Jangan. Kalau kita masih menganggap macam tu lagi, kita akan hancur lah. Orang tahu apa yang kita buat. Masyarakat pun tahu. Orang awam pun tahu. Macam saya akan selalu ulang lah. Kalau dia orang cakap dengan saya, Datuk tempat ni ada pelacuran, Datuk tempat ni ada judi. Dia siap dengan video Datuk. Pegawai ni ambil dia, yang Datuk OCPD ni. Semua ada bukti. Kan? Tu tak payahlah kita nak cakap berlapik-lapik lagi. Kita nak menganggap orang ni bodoh. Kita menganggap tak ada apa. Benda biasa. Benda biasa ni dia 10 tahun dulu boleh lah. Sekarang tak ada. Kita buat salah, kita pun dah tengok sejak setahun ni saya ingat banyak VVIP, tak kira lah pangkat apa pun, pejabat awam ke, orang swasta ke, orang politik ke, yang ditangkap, dituduh di mahkamah kerana rasuah. Orang yang makan rasuah ni hanya menunggu masa je bila nak ditangkap. Mungkin dah terlepas sekarang. Tapi apabila dia pencen, benda tu akan menghantui dia. Dan kita kena ingat, saya selalu cakap, kalau kita sebagai polis contohnya lah, kalaulah kita melantik ataupun kita tarik orang kita yang bagi memastikan legasi kita tu, bukan legasi yang bagus, legasi makan rasuah dalam pasukan. Kan? Bila kita pencen, kita harap, dia ni akan meneruskan legasi aku. Kita kena ingat, dosa yang dia orang buat ni, akan kita semua akan dapat dia punya saham juga. Kita jangan ingat, aku dah pencen, aku nanti Ayub teruskan collection lah bulan-bulan kan. Mungkin Datuk Ayub boleh collect 100,000, bagi aku 50,000 pun okey kan. Kita jangan ingat kita dah pencen dah habis, dosa tu akan sampai kita juga. Bukan kita makan anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita. Berhentilah. Macam Nasir je cakap, berhentilah. Kalau masih lagi tak sedar diri, tak tahulah kan. Baik Datuk, saya sekadar memetik lah, ramai pembaca kita di luar sana ingin mengucapkan syabas kepada Datuk dan kontijen seperti saudara Roslan Wahab, saudara Aki Azhari, well done Datuk Ayub Khan, PCN Team Polis Johor. Allah Subhanahu Wa Taala bersama usaha kalian dan kita semua dalam susah dan senang. Keep it up.
Begitu juga ramai lagi di luar sana. Of course ini bukan peribadi Datuk, tapi mewakili anak buah saya. Dan kami di Malaysia Gazette juga ingin mengucapkan syabas kepada semua yang terlibat dalam Ops Pelikan 3.0 ini. Walaupun usaha memburu Datuk Seri Niki masih lagi berjalan, kena ingat Datuk Seri Niki masih lagi bebas. Namun apa yang telah dibuat sehingga kini sangat luar biasa. Terima kasih juga pada Datuk OCCI Selangor dan pegawai-pegawai siasatan kes ini. Saya tahu bukan senang. OCCI Johor. OCCI Johor, sorry. OCCI Johor. Tersasul pula. Dan juga pegawai-pegawai lain yang Datuk sebut tadi, pegawai-pegawai muda. Saya pun sebenarnya kagum sebab bila tengok sidang akhbar Ketua Polis Negara ni, saya terfikir, dahsyat ni, nak link ni bukan senang. Saya duk ingat mesti pegawai-pegawai yang dah berusia apa semua ni. Rupanya Datuk dah dedahkan bahawa pegawai yang terlibat Inspektor ASP ASP anak-anak muda. Tetapi mereka mempunyai keazaman yang luar biasa untuk bersama-sama dengan Datuk Ayub untuk menggagalkan misi jahat Datuk Niki ni. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sehingga jumpa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.